Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Atas kehendaknya dan atas pilihannya, maka sekali lagi kita dapat bertemu walaupun sekadar di alam maya. Semuanya pada hakikatnya tidak lain adalah kerja Allah. Ada orang zaman dulu, dengan karamah mereka dapat saling berinteraksi walaupun tinggal berjauhan. Kita zaman sekarang pun boleh saling mendengar, boleh saling menyaksikan, walaupun kita ni tak adalah karamah macam orang dulu-dulu. Inilah antara nikmat yang Allah kurniakan kepada umat zaman akhir. Seolah-olah kasyaf belaka dah. Jadi kita gunakanlah nikmat ini pada jalan-jalan kebaikan, khususnya untuk dakwah dan juga perjuangan. Kita sampaikan, kita panjangkan. Para penonton yang dikasihi sekalian, dalam membicarakan tentang zaman akhir ini, kita memang kena selalu menyentuh 4 unsur utama alam zahir. Kalau ikut pandangan-pandangan yang lain, ada lebih lagi unsur, ada 5, ada 7. Tetapi inilah yang seakan-akan disepakati 4 unsur utama alam zahir ini, iaitu api, air, tanah dan angin. Ini semua tidak lain merupakan tentera Allah. Di sini hujan. Kalau terdengar masuk tu bunyi bumbung. Semua ini tidak lain ialah tentera Allah. Allah peringatkan kita banyak kali tentang tentera-tenteranya ini, sama ada melalui Al-Quran ataupun melalui As-Sunnah. Dan tentera-tentera Allah ini memang sangat berkait rapat dengan zaman akhir. Selain itu, dalam ilmu zaman akhir ini juga, kita tak boleh lepaskan pandangan kita terhadap 5 tingkatan alam zahir. Apa itu 5 tingkatan alam zahir? Kita kena ambil berat tentang hal-hal yang berlaku di dalam ataupun di bawah bumi. Ini tentera Allah yang berupa api di dalam bumi dan juga tanah. Yang kedua, hal-hal yang berlaku dalam lautan, dalam air, dalam sungai. Yang ketiga, hal-hal yang berlaku di atas daratan ataupun kita sebut tanah lah, muka bumi. Yang keempat, hal-hal yang berlaku di ruang udara, di tempat yang ada angin ni. Dan yang kelima, hal-hal yang berlaku di langit, di angkasa lepas sana. Dalam ilmu alam yang Imam Ghazali bawa kepada kita ini, ada pengetahuan asas tentang hal-hal ini. Imam Al-Ghazali sendiri banyak menyentuh tentang hal-hal ini dalam karangan-karangan. Dia suruh kita ni rajin bertafakur. Baik, seterusnya kita masuk ke bahagian info. Yang pertama, Taliban sudah pun menguasai Kabul. Dakwanya kita tengok di berita-berita pun macam itulah. Media-media Amerika Syarikat dulu kata 6 bulan baru mereka dapat menguasai seluruh Afghanistan. Apabila dah menguasai Kabul ni, ringkas kata dah menguasai seluruh Afghanistan. Mereka boleh bina satu negara lah, macam dulu. Kemudian AS pula kata 3 bulan pula. Dan yang terbaru dalam minggu ini juga dikatakan mungkin lebih awal. Kini dah sampai Kabul, mereka masuk dari semua arah dan dah dapat pun. Setakat berita-berita yang kita tengok, dah dapat dah. Mengapa Amerika Syarikat ni meninggalkan Afghanistan? Nampak secara tergesa-gesa. Banyaklah pandangan, yang mana satu yang benar kita pun tak pasti.
Ada orang kata Amerika Syarikat ni dah tak ada duit banyak sangat, dia laburkan. Dia labur pada persenjataan dia labur pada Iraq dulu, laburkan kepada Afghanistan dan lain-lain. Sampaikan dah tak ada duit lah. Dia punya pinjaman pun dah melonjak-lonjak. Jadi dia nak mencari duit lah sekarang. Nak mengurangkan kos itu, maka dia tarik tentera dia. Mereka nak cari duit ni macam-macam lah. Akhir zaman ni macam-macam lah dia buat untuk mendapatkan semula duit. Ada juga pandangan yang mengatakan Barat ni ada agenda. Sebab itu nampak mudah sangat. Dalam masa lebih kurang 10 hari saja, Taliban yang sebelum ini 20 tahun berjuang, seolah-olah terpinggir lah, tak boleh nak menang. Ini dalam 10 hari saja dapat menguasai seluruh Afghanistan. Jadi seolah-olah ada permainan di situ. Wallahu a'lam. Ada juga pandangan yang mengatakan Amerika Syarikat ni sebenarnya mereka nak tumpu ke tempat lain. Dia tarik tentera dia dari sini dan dia bersiap sedia nak bawa ke tempat lain. Mana tempat tu tak tahulah. Mungkin dekat-dekat dengan kita ke. Berita seterusnya. Utusan melaporkan rakyat perlu bersedia berdepan pandemik C19 lebih lama. Dijangkakan berlarutan lebih lama. Berita lain, Spanyol mencatat suhu tertinggi dalam sejarah. Panas sana, ada kebakaran. Seterusnya, sebuah agensi penyelidikan Amerika Syarikat mendedahkan suhu pada bulan Julai tahun ini, bulan yang lepas, adalah paling panas pernah direkodkan di seluruh dunia. Patutlah sana sini kebakaran kan. Ia merupakan bulan Julai paling panas sejak direkodkan 142 tahun yang lalu. Berita lagi, kebakaran besar di Baitul Maqdis. Lain, gempa bumi di Haiti, 1,200 orang terkorban. Gempanya berkekuatan 7.2 pada skala Richter. Lagi, 2 juta penduduk Jepun diarah berpindah. Sebabkan lah hujan lebat, banjir, angin kuat kan. Ini seolah-olah satu negeri ni. Kalau negeri Kelantan tu rasanya tak sampai 2 juta penduduk dia. Maafkan saya kalau tersilap maklumat ni. Seolah-olah satu negeri disuruh berpindah. Sampai 2 juta orang. Berita lain. COVID-19. Kes kematian meningkat 2 kali ganda di Amerika Syarikat. Lapor utusan. Lagi, banjir di Turki, 62 orang maut. Lagi, Indonesia mendakwa tahap keberkesanan vaksin Sinovac menurun. Vaksin ini kurang berkesan untuk melindungi terhadap kematian dan penyakit. Kurang berkesan melindungi kematian dan penyakit yang teruk. Itu berdasarkan keadaan dari April sampai Jun. Dan kita tengok di sini banyak berkait dengan berita-berita kita ini tentang 4 unsur alam tadi lah. Dan yang paling penting juga sekarang ni tentulah isu-isu dalam negara. Hari ini kan dengan perletakan jawatan dan sebagainya lah. Yang itu tuan-tuan ikuti sendiri. Baiklah. Hal-hal lain. Yang pertama, tentang sihir. Biasa bila sebut sihir ni, yang kita faham orang guna bahan-bahan, ada bacaan-bacaan tertentu, dan juga menggunakan makhluk-makhluk halus, menggunakan jin. Jadi ada persoalan puak-puak KGD, ni kongsi gelap Dajjal. Kita dah cerita dah semalam. Ada 2 keadaan. Dajjal itu satu keadaan, fitnah Dajjal itu satu keadaan. Dajjal itu hanya satu benua daripada planet fitnah Dajjal itu. Fitnahnya lagi besar. Dajjal itu bila dia muncul nanti, masa itulah masalah yang dia bawa. Tapi fitnah dia itu sebelum dia muncul dah berlaku. Dia datang nanti lagi besar. Jadi
puak-puak yang terlibat dengan fitnah Dajjal ini, mereka ni menggunakan sekarang ni disyaki, menggunakan benda-benda langit dan teknologi. Jadi macam mana? Adakah itu termasuk sihir juga? Persoalannya macam itu. Jadi nak menjawab persoalan yang datang ini, saya suka untuk membawa tuan-tuan kepada apa yang Imam Al-Ghazali bekalkan kepada kita. Dalam kitab Ihya, tuan imam kita, dia ada bagi sedikit bekalan. Dia cerita tentang sihir. Bukan dia mengajar sihir, ya. Bercerita tentang sihir. Kata Imam Al-Ghazali secara ringkasnya, sihir ini menggunakan ilmu tentang benda-benda. Maksudnya benda-benda alam ni lah. Sama ada tumbuh-tumbuhan, ataupun haiwan, batu-batu, benda-benda alam, logam-logam, cecair-cecair, itu semua pun medium-medium sihir. Dan kata Imam Ghazali lagi, menggunakan juga hitungan tentang bintang-bintang. Bintang-bintang ni, orang zaman dulu bila sebut bintang-bintang, dia tuju pada planet banyaknya. Jadi cerita tentang bintang-bintang. Maksud dia mereka ni mengkaji tentang kesan-kesan tertentu daripada pergerakan matahari, daripada fenomena-fenomena yang berlaku pada bulan, pada kedudukan planet-planet. Yang ini pun termasuk dalam sihir yang mereka usahakan. Kata Imam Ghazali lagi, sihir itu juga melibatkan waktu-waktu benda-benda langit, macam tadi itulah. Apa pergerakan-pergerakan di langit tu kan, ribut matahari ke kesejajaran planet ke, musim panas, musim sejuk ke, semua itu pun terlibat dalam sihir juga. Kata Imam Al-Ghazali, bukan kata kita. Jadi bila kata benda-benda langit ni, dia mempengaruhi apa yang berlaku di bumi, melibatkan suhu, melibatkan cuaca, melibatkan arus dan sebagainya. Kata Imam Ghazali lagi, sihir juga melibatkan bacaan-bacaan, yang ni kita sedia maklum lah. Dan katanya lagi, sehingga sampai kepada peringkat meminta tolong jin-jin. Jadi nampaknya betul lah tu. Sihir ni menggunakan ilmu, maklumat, info tentang benda-benda alam, tentang hitungan bintang-bintang di langit, tentang waktu benda-benda di langit, waktu terbit, waktu tenggelam semua, tentang bacaan-bacaan tertentu, dan juga tentang minta bantuan daripada jin-jin. Jadi kalau betul lah kumpulan KGD ini ada mengusahakan sihir dengan cara kita kata, ini teknologi baru ni tak nampak macam sihir, tapi orang kata sihir, berdasarkan panduan yang Imam Ghazali bagi ni, nampak gayanya sihir lah tu. Sihir lah itu. Jangan kata dia menggunakan teknologi moden, kita kata ini bukan sihir ni. Sebab mereka mengkaji matahari punya pergerakan, apa kesan matahari kepada bumi, waktu bila yang sesuai untuk dibuat begini, dan semua benda-benda di langit ni. Jadi ringkas kata, sihir lah tu. Tapi yang ramai kita dok faham sihir ni macam Harry Potter kan. Dia baca sesuatu pun dia pukul jarak jauh. Jadi itulah sihir. Imam Ghazali cerita pada kita apa itu sihir. Persoalan yang kedua, sebelum ini kita ada cerita tentang amalan membumikan diri. Di persoalan dia, berapa lama nak membumikan diri itu? Sekurang-kurangnya dalam tempoh waktu 2 rakaat solat sunat. Berapa lama tu? Ada lekut dalam 3 minit dah. Lebih kurang tu lah. Kita pijak lah bumi sama ada berkasut atau tidak. Kalau hari tu tak keluar rumah langsung, keluarlah sekejap, sekadar 2 rakaat solat sunat. Dapat lebih lama lagi bagus. Yang ketiga, sebelum ini kita ada cerita tentang prepping. Ini persediaannya. Beberapa kali kuliah pun kita sentuh. Ada cadangan. Satu kuliah, satu prepping. Cadangan. Sebab apa? Sebab nak prepping ni banyak, dan kita memang kurang kemampuan, termasuklah saya sendiri. Kurangnya kemampuan kita ni dari segi keuangan, kemudian dari segi kemahiran, dari segi ilmu, dari segi kelengkapan, dari segi kawasan, kita memang kurang. Kebanyakan orang kurang. Jadi kalau nak buat semua sekaligus itu, nampak macam berat, tak payah buat lah. Kan?
Jadi cadangan ni mengatakan satu kali kuliah, satu benda penting. Jadi hari ini kita ambil yang paling mudah, lagi ringkas. Apa yang kita nak sediakan? Di rumah kita sediakanlah lighter. Lighter kan mudah. Pencucuk api yang boleh menyalakan api lah. Kita sebut lighter lah, mudah. Sebab apa? Kebanyakan daripada kita memang tak ada ilmu nak menghasilkan api daripada batu-batu, kayu-kayu, benda-benda alam ni tak ada. Kita bergantung kepada dapur gas kita dan juga lighter. Jadi kita siapkanlah lighter. Satu-satu lighter tu boleh pakai lama kan. Jadi berapa banyak nak siap tu? Kalau kita perlu bergerak keluar dari rumah, siaplah seorang dua contohnya. Kalau anak ada 5, setiap seorang tu bagilah dua. Dalam poket satu, dalam beg satu. Dan kalau kita terpaksa bertahan di rumah lama pun, banyak dah. Semua 7 orang. Kan? Dah 14 lighter dah. Oh, tahan lama insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa masalah kan. Jadi, untuk hari ini, kita cadangkan lighter saja dulu. Satu saja. Carilah lighter di rumah kita, buatlah. Simpanlah lighter sikit kan. Okey. Persoalan seterusnya tentang ilmu sihir. Sihir lagi. Ni bukan apa, sebab dalam seminggu ni kan heboh lah. Ada kisah di seantero negeri kita ini, kisah tentang orang berubat, orang merawat, tentang sihir, tentang fitnah, tentang saman dan lain-lain lah. Ni tuan-tuan pun lebih maklum daripada saya lah. Jadi kita tak sentuh tentang permasalahan itu. Cuma datang persoalan, kita nak jawab persoalan ini. Boleh percayakah kata-kata jin yang sedang merasuk? Persoalan ni dalam kuliah-kuliah sebelum ni, maksudnya bukan kuliah zaman akhir ni lah, kita pernah jawab dah dulu. Ringkas cakap, ikut pandangan saya, dengan kaedah saya berubat apa dulu kan, dengan saya berguru dulu, 99.99% memang tak percaya, memang tak layan. Ringkas kata tak percaya. Kalau kita merawat, tiba-tiba orang tu kerasukan, dan jelas kerasukan jin tu cerita apa pun tak ambil tahulah, ceritalah, kamu ceritalah apa pun. Yang penting kami uruskan kerja kami. Macam itulah. Berjaya atau tidak. Memang tak percaya. 99.99%. Jadi tak perlu sentuh pengalaman orang. Saya cerita pengalaman saya sendiri. Satu kes tu, seorang perempuan kerasukan. Jelas kerasukan lah, bukannya sebab-sebab lain. Dan dia mengaku, akulah Allah yang Maha Esa. Dia cakap dalam logat bahasa Indonesia. Jadi kita nak percaya ke? Tentulah kita tak percaya. Kita tahulah dia menipu. Dan satu kes lagi, orang kerasukan, kita gempar dia. Kami nak panggil Dr. Harundin lah. Masa tu Dr. Harundin masih ada lagi. Dia kata, Harundin aku hembuh je. Oh, tak apa, kami bagi tahu kat Nabi Sulaiman. Tak heran. Kami mengadu kepada Nabi Muhammad, kita, akulah Nabi Muhammad SAW. Dia mengaku. Ada terbakar ke? Tak terbakar pun. Duduk situ lah. Sebab setakat mengaku dia tak ada masalah. Dia cuma tak boleh menyerupai. Jadi, nak percayakah dia Nabi Muhammad? Siapa pun tak percaya. Tapi masalah orang kita, bila lepas tu dia kata, aku ni dihantar oleh Encik sekian, sebut nama. Kita percaya. Tadi dia mengaku dia sebagai Nabi Khidir, kita tak percaya. Dia mengaku dia Nabi Muhammad, kita tak percaya. Dia mengaku dia Allah Maha Esa, kita tak percaya. Tapi bila dia sebut, dia kata, aku dihantar oleh Encik Ali, contoh. Oh, memang betul lah, Encik Ali lah yang buat ni. Yang tadi kita tak percaya, bila dia sebut nama orang, dia percaya pula. Sebab itu, kalau ikut kaedah saya dulu, memang tak ambil tahulah. Jin-jin punya cakap memang tak boleh percaya langsung. Itu pengalaman saya, pengalaman kawan-kawan, pengalaman orang lain pun. Memang banyak lah. Ada seorang kenalan tu,
dia merawat. Jin tu tak kenal dia, katalah nama dia Encik Osman lah. Ustaz Osman. Dia, Ustaz Osman ni pun merawat orang tu. Lepas tu jin tu kata nak tahu yang buat kepada tuan yang dia rasuk tu. Dia kata tu lah Ustaz Osman tu. Ustaz Osman yang mana? Ustaz Osman yang duduk sekian-sekian kan? Yang Ustaz Osman yang tu lah yang buat. Dia tak kenal pun yang depan dia tu lah Ustaz Osman. Jadi nampak sangat menipu. Ustaz Osman tu pun dia tak kenal. Serupa kes orang curi sawit lah. Tuan punya sawit, katalah Haji Mat, dia pergi ke kebun dia. Pergi kebun dia nampak 3 orang tengah duk kait sawit dia, tengah mencuri lah tu. Tengah duk mencuri. 3 orang, dia seorang, takkan nak melawan kan. Dia pun bertanya lah, ni hampa kait sawit siapa ni? Selamba yang 3 orang mencuri tu kan. Salah seorang tu jawab, oh ni kami kait sawit Haji Mat. Haji Mat suruh. Oh, Haji Mat pun tak kata-kata apa lah kan. Dia pun berlalu begitulah. Padahal tu sawit dia. Hak yang mencuri tu pun tak kenal yang tu tuan dia. Boleh dia cakap tuan kebun tu suruh mereka tolong kait sawit. Padahal tuan kebun tu di depan mereka tu lah. Jadi perangai jin tadi tu pun macam tu lah. Dia tak kenal pun Ustaz Osman tu. Dia kata Ustaz Osman yang buat. Nasib baik Ustaz Osman ada di situ. Kalau Ustaz Osman tak ada di situ, akan jadi fitnah kepada dia. Sebab tu ringkas kata, cakap jin yang sedang merasuk orang ni janganlah dipercaya. 99.99% tolak lah. Satu hal lagi, waktu kita merawat, kita memang tak suka kalau orang yang sekeliling kita tu percaya cakap orang yang kerasukan. Sebab jin yang merasuk ini, dia boleh kenalkan nama siapa-siapa saja. Dia sebut orang ni mula nak percaya. Kita pesan lah, apa yang dia cakap ni jangan ambil tahu. Kita sekarang nak rawat, tak mau ambil tahu apa yang dia sebut, dia cerita apa, tak mau. Sebab kita sedia maklum dah, bohong belaka semua tu. Tapi bila disebut nama seseorang, terus yang tolong bawa merawat tu pun percaya. Itu yang masalah. Dia nak merawat, buat syarat siap-siap kan. Dah buat syarat pun orang percaya juga, tu masalah. Kita dah cakap dah, apa yang keluar daripada mulut orang ni, kalau dia kerasukan nanti, jangan percaya. Mereka percaya juga. Itu yang masalah. Kadang-kadang jin ni dia tak sebut nama, tapi dia bagi gambaran. Sebab dia nak menimbulkan fitnah. Dia kata, oh yang hantar aku ni, orang dia suka pakai baju begini. Petang-petang selalu berada di sini. Rumah dia ada di sebelah utara kampung ini. Padahal jin tu pun tak tahu pun kan. Kadang-kadang dia nak buat fitnah, satu lagi dia tak tahu. Jadi orang yang dengar ni, dia akan fikirlah siapa yang lebih kurang begitu dia punya ciri-ciri dia. Oh, orang ni. Tak pasal-pasal orang tu kenal. Jadi ringkas cakap, kalau ikut kaedah yang kami belajar dan kami amal dululah, apa yang jin cakap, jangan layan langsung. Tolak terus. 99.99%. Dah tentu menipu. Itu cara. Okey, tentang pengisian kita sambung sikit. Tentang hujah-hujah mengatakan najat yang dahulu itu, najat yang pada zaman Nabi Muhammad itu tidak lain ialah najat yang sekarang. Satu hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bagi tahu, penduduk Yaman datang. Mereka bertingkah laku halus dan berhati lembut. Iman di Yaman, hikmah di Yaman, kelembutan ada pada penggembala kambing. Orang Yaman ni disimbolkan sebagai penggembala kambing. Sedangkan kesombongan dan keangkuhan ada pada orang-orang faddadin ahlul wabar. Ahlul wabar ni orang-orang yang duduk dalam kemah-kemah yang diperbuat daripada bulu. Maksud dia orang-orang Badui lah. Orang Yaman ni dia banyak duduk secara berkampung atau berkota. Ni Nabi Muhammad kata orang-orang yang hidup secara nomad ni. Di mana? Di arah terbitnya matahari. Maksud dia timur daripada Madinah. Nabi Muhammad waktu itu duduk di Madinah. Jadi dalam hadis ini, kita boleh mengambil pengajaran.
Kalau dalam Tarikat Ghazaliyah yang kita contohkan dan kita cuba usahakan tu ialah orang dia berkata-kata yang baik-baik, yang lembut-lembut, perkataan yang baik-baik, dan penulisan pun yang baik-baik. Tak ada yang boleh membuatkan orang terasa itu usaha tidak dibuatlah. Tapi tak bermakna yang mereka ni tak boleh jadi singa. Bila ada keadaan-keadaan tertentu yang memerlukan mereka ni jadi singa, mereka akan jadi singa juga. Okey. Dalam hadis tu tadi dikaitkan Yaman dan orang-orang dia dengan lembut, dengan beradab, dengan sopan, dan mereka disimbolkan sebagai penggembala kambing. Jadi tuan-tuan boleh tengok prepping orang-orang Yaman, mereka prepping juga. Walaupun negara mereka tu nampak macam sebuah kekurangan, khususnya di sebelah Tarim, di sekitar Hadramaut, di sana sudah jadi budaya masing-masing prepping apa yang ada di belakang-belakang rumah mereka tu memang bela kambing. Banyak bela kambing, ada bela ayam. Sekiranya kedai-kedai terpaksa tutup dalam tempoh yang lama pun, mereka ada bekalan makanan sendiri di belakang-belakang rumah mereka. Kemudian Rasulullah cerita pula tentang orang-orang yang angkuh sombong. Dan orang angkuh sombong ni di sebelah timur Madinah. Itulah Najd. Yang kedua, Rasulullah mengisyaratkan tangannya ke arah Yaman dan berkata, iman di Yaman, di sini, dan kekerasan hati adalah milik orang-orang Faddadin. Faddadin ni orang-orang pedalaman lah, yang sibuk dengan unta-unta mereka dari arah munculnya tanduk syaitan dari Rabi'ah dan Mudar. Riwayat Imam Bukhari. Jadi daripada hadis ini Rasulullah kata muncul tanduk syaitan. Muncul tanduk syaitan ni kita dalam hadis yang kita belajar sebelum ini ialah di Najd, timur daripada Madinah. Dan apa pula kebaikan? Kebaikan di selatan Madinah, iaitu Yaman. Timur Madinah tadi dikatakan tempat orang-orang pedalaman, orang-orang yang sibuk dengan unta-unta mereka. Orang-orang Yaman yang kita tengok tadi disimbolkan sebagai penggembala kambing. Itu orang-orang yang selatan daripada Hijaz. Dan orang yang ke timur daripada Hijaz, iaitu di wilayah Najd, disimbolkan sebagai penggembala unta. Dan kabilah Mudar dan Rabi'ah ni pula pada zaman itu ramai berada di utara daripada Najd. Yang ketiga, Rasulullah SAW pun ada bersabda, maksudnya sumber kekafiran datang dari timur. Kesombongan dan keangkuhan adalah milik orang-orang penggembala kuda dan unta. Ingat tadi simbol orang-orang yang menggembala unta, iaitu orang-orang di sebelah Najd. Al-Faddadin Ahlul Wabar. Ni orang-orang yang kawasan pedalaman yang bukan hidup di kota, dan mereka ni banyak duduk di dalam kemah-kemah yang diperbuat daripada bulu. Sementara kelembutan ada pada penggembala kambing. Penggembala kambing ni simbol apa? Simbol kepada orang-orang dari Yaman. Jadi berdasarkan sandaran-sandaran yang ini, lebih menguatkan lagi hujah-hujah yang kita bentangkan dalam kuliah sebelum inilah, yang mengatakan bahawa Syam yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad itu ialah Syam yang ada sekarang. Yaman yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad itu ialah Yaman yang ada sekarang. Dan Najd yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad itu ialah Najd yang ada sekarang. Jadi kita jangan lepas perhatian daripada apa peranan Najd. Maksudnya peranan orang-orang itulah di Najd pada zaman akhir ini. Jadi rasanya sekadar itu sahajalah perkongsian kita untuk kali ini. Sekiranya ada salah dan silap, saya mohon banyak-banyak maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang.